Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 19 September 2020. Perkembangan COVID-19, 3 daripada 4 kluster aktif di Sabah terus mencatatkan peningkatan kes baru. Semalam, kluster Benting LD merekodkan kes tertinggi iaitu 76 kes daripada keseluruhan 95 kes baru. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kes baharu melibatkan 91 penularan tempatan dan 4 kes import. Bagi kes penularan tempatan, 90 adalah di Sabah, iaitu 76 kes dalam kluster Benteng LD melibatkan 56 rakyat tempatan dan 20 warga asing. Manakala 4 kes termasuk 1 warga asing daripada kluster pulau, 3 kes kluster selamat dan 3 kes jangkitan pernafasan akut teruk. Sari termasuk seorang warga asing di Hospital Lahad Datu. 2 lagi kes adalah saringan bergejala di Hospital Tawau serta masing-masing 1 kes saringan kematian warga asing di Hospital Sempurna, kematian ke-129 dan kes saringan kontak rapat kepada kematian ke-129. Sabah mencatat 91 kes baru semalam menjadikan jumlah kumulatif COVID-19 di Sabah kini 1,036 kes. Angka korban akibat COVID-19 di Sabah kini 9 orang. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom mengaktifkan Op Cegah Pati OCP khas bermula semalam membabitkan 3 daerah dalam zon Selamat Timur Sabah Zone bagi mengekang penularan COVID-19. Fasa pertama pelaksanaan OCP membabitkan daerah Sempurna, Kunak dan Lahad Datu sehingga 30 September ini. Menurut kenyataan Komander Eskom Datuk Ahmad Fuad Othman di Lahad Datu, operasi ini merupakan sebahagian langkah proaktif yang dilaksanakan Eskom bagi mencegah penyusupan masuk pendatang haram yang berkemungkinan dijangkiti COVID-19 dan boleh menyebabkan kluster jangkitan. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Fuad berkata OCP khas akan dilaksanakan di kawasan yang dikenal pasti sebagai titik pendaratan bagi pendatang haram sekaligus mengekang jenayah rentas sempadan termasuk kumpulan penculikan untuk wang tebusan. OCP khas berkenaan dilaksanakan bersama Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan dibantu Jabatan Kesihatan, Jabatan Imigresen dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Rakyat di negeri ini dinasihat untuk tidak memandang ringan kewujudan kluster-kluster tempatan wabak COVID-19, sebaliknya mengambil iktibar daripada negara-negara yang dilanda gelombang kedua wabak berkenaan. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Datuk Suryani Datuk Ahmad berkata, usaha itu penting kerana perjuangan untuk menang masih perlu diteruskan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Jelasnya, tren melakukan fist bump atau menggenggam dan melagakan tangan juga perlu dielakkan untuk mengurangkan risiko jangkitan. Datuk Suryani berucap demikian pada program pembudayaan Norma Baharu putuskan rantaian COVID-19 di lobi KKMM Kota Kinabalu. Turut hadir Pengarah Jabatan Penyiaran Sabah Nur Ain Haji Bakir. Sementara itu mengulas mengenai gerbang Sabah yang dilancarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kemarin, Datuk Suryani berkata ia membuktikan Kerajaan Persekutuan sedar kepentingan peluasan capaian jalur lebar yang menjadi titik keperluan kritikal dan mendesak, khususnya berdepan dengan pandemik COVID-19. Rakyat perlu membudayakan gaya hidup hijau dalam kehidupan seharian bagi memastikan negara bebas daripada jenayah alam sekitar. Ini kerana di peringkat global, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengklasifikasikan jenayah alam sekitar sebagai jenayah terancang keempat terbesar selepas dadah, pengubahan wang haram dan pemerdagangan manusia. Menurut Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Dr. Ahmad Mazrizal Muhammad, kesedaran tinggi masyarakat menjaga kelestarian alam sekitar bukan sahaja menangani isu pencemaran, malah mengurangkan ketegasan penguatkuasaan terhadap penjagaan dan pemantauan alam sekitar. Semua rakyat, tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira umur, yang penting ialah kita perlu harus memastikan amalan gaya hidup hijau itu diperbanyakkan dalam diri kita, diperbanyakkan dalam keluarga kita dan diperbanyakkan dalam komuniti kita dan akhirnya membentuk satu negara yang memiliki budaya hidup hijau yang kita inginkan.
Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan sambutan Hari Malaysia 2020 bersama agensi Kementerian Alam Sekitar dan Air di Kampung Likas, Kota Kinabalu. Pengundi bagi PRU DUN Sabah ke-16 disaran agar menolak unsur-unsur negatif yang dibawa sesetengah parti, terutama yang menyentuh hubungan baik di antara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Hal itu disuarakan calon Perikatan Nasional di DUN 68 APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Berikutan terdapat beberapa parti yang bertanding menggunakan slogan Sabah hanya untuk Sabahan. Sekiranya ada parti-parti yang membawa konsep Sabah untuk rakyat Sabah ini sebenarnya adalah satu politik yang ke belakang. Ia tidak lagi relevan pada masa ini. Kerana hari ini kita sebagai pemimpin parti politik yang bertanggungjawab mesti membawa satu sistem politik yang maju ke hadapan. Beliau berkata demikian ketika berucap di program Ramah Mesra bersama pengundi di Taman Sri Apas Tawau. Pembabitan e-sports dalam kalangan belia harus disokong sepenuhnya dalam usaha melahirkan lebih ramai bakat di daerah ini. Bagi calon Barisan Nasional BN DUN N24 Tanjung Keramat, Insinyur Syahelmi Yahya, sudah sampai waktunya golongan belia yang meminati bidang ini dibimbing secara tuntas. Syahelmi berpendapat permainan video melalui telefon seperti PUBG, FIFA Online serta lain-lain mampu memberi impak positif selain mengelak terjebak dengan masalah sosial yang lain. Malah apa yang dipanggil e-sport, ya, e-sport ni memang sudah popular di kalangan mereka. Cuma mungkin limit yang mereka ada dari segi akses kepada jalur lebar. Jadi itu mungkin akan menjadi satu daripada aku janji kita. Beliau merasmikan acara PUBG Mobile Online Tournaments anjuran Persatuan Belia Kampung di Kampung Sri Pandan Putatan. Kejohanan disertai lebih 150 peserta. Pengalaman lepas di bawah kerajaan terdahulu perlu dijadikan penanda aras dalam menjalankan pengundian 26 September ini. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, ia bagi membolehkan lanskap politik Sabah di bawah kepimpinan kerajaan terdahulu diubah dengan pembentukan kerajaan baharu yang lebih seiring dengan kerajaan persekutuan. Beliau turut percaya BN Sabah boleh mencapai kemenangan dengan majoriti tinggi berdasarkan rekod kemenangan BN yang tidak dijangka ketika bertanding pada pilihan raya kecil PRK Tanjung Piai November lalu. Kenapa berlakunya pilihan raya tidak sampai pun 2 tahun? Ini menunjukkan sebuah kerajaan yang gagal apabila berlakunya pilihan raya tak sampai 2 tahun. Maka apabila kegagalan ini, rakyat di negeri Sabah ini sepatutnya melihat perkara yang perlu dilakukan, khususnya pada pilihan raya ini. Beliau menghadiri majlis perjumpaan khas bersama calon BN Datuk Johari Haji Janan di Mini Dewan Kampung Entilibon asal Tongot. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKE Sabah menyasarkan untuk mendaftar seramai 40,000 orang kurang upaya OKU di negeri ini sehingga Disember depan. Sehingga kini seramai 37,000 OKU berjaya didaftarkan di bawah JPKE secara sukarela selain melalui perkhidmatan kaunter yang dibuka di kawasan luar bandar di negeri ini. Timbalan Pengarah Pembangunan JPKE Sabah Jais Asri berkata, bagi tempoh Januari hingga kini seramai 3,500 OKU berjaya didaftarkan. Dan sebenarnya masih ramai lagi OKU di luar sana yang belum mendaftar dan kita ingin bawa mereka ke tengah dengan mendaftarkan mereka sebagai klien kita dan memiliki kad. Beliau ditemui RTM dalam program kempen pendaftaran bersepadu orang kurang upaya OKU bagi daerah Beluran di Dewan Kelab Belia Beluran. Sementara itu, penolong pengarah kanan JPKE Sabah, Ali Hassan Kahar memberitahu pihaknya merekodkan lebih 5,000 pesakit terlantar berdaftar dengan JPKE. Daripada jumlah itu, setiap daerah di negeri ini merekodkan 80 hingga 120 pesakit dengan lingkungan usia antara 60 hingga 80 tahun. Guru Zakat Sekolah Agama Negeri SAN Pulau Bumbum Semporna Rosmah Abdul Muiz menerima anugerah khas Inspirasi Wanita. Rosmah, 27 tahun dari Kampung Terusan Baru Semporna, diberikan anugerah itu kerana kegigihannya sebagai guru di SAN Pulau Bumbum.
ingin mendidik anak-anak, terutamanya kanak-kanak di pendalaman, yang berada di pendalaman. Benda tu jadi satu semangat untuk seteruskan kerja saya sebagai seorang guru. Rosmah dibayar sebanyak RM500 ketika mula berkhidmat pada tahun 2018 dan kini dibayar RM1,000. Anugerah berkenaan disampaikan bersempena Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2019 Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Ketika ditemui pemberita, pengarah Jahins Datuk Haji Saiful Zaman Sangul menzahirkan rasa penghargaan kepada semua kaki tangan yang telah berkhidmat dengan cemerlang pada tahun lalu. Ini sebagai satu motivasi untuk warga Jahin khususnya yang berkhidmat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah ini untuk kita turut sama memberikan perkhidmatan yang cemerlang. Seramai 56 kaki tangan Jahins turut menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2019 dalam majlis ini. Saya Kurniawati binti Zulfatmi memilih pemimpin muda untuk mentakbir di kawasan saya. Saya Jaina binti Aris memilih muka baru. Saya Aisyah Jimar akan memilih muka baru. Saya Rosdi bin Belek memilih muka baru. Yakin boleh. Saya Ramli bin Daud memilih muka lama pemimpin prihatin. Saya Dahali Haji Marali memilih pemimpin muka lama. Sekian berita pagi Sabah. Kepada semua pengundi di Sabah pada 26 September ini, tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pemilih. #BahUndi 2020. Tetapi jangan lupa, kita harus patuh kepada SOP. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Imran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.